Okey, hari ini kita pergi kepada subtopik yang terakhir dalam tajuk hukum linear iaitu 6.3 aplikasi hukum linear. Okey, dan kita akan pergi kepada 6.3.1 menyelesaikan masalah melibatkan hukum linear. Okey, jika suara cikgu lag ataupun tak dengar boleh cakap boleh bagi tahu terus dengan cikgu. Okey, so next. Kita terus pergi kepada contoh tapi cikgu tak ambil contoh dalam buku teks. Cikgu terus pergi ambil contoh soalan SPM. Sebab yang 6.3 aplikasi hukum linear ni dia lebih kepada soalan kertas 2. Okey, yang bernilai markah dia 10 markah dalam kertas 2. Okey, so kita tengok contoh 1 SPM 2014. Okey. Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Okey, pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan H per dengan K kuasa X. Okey, dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Okey, so dekat sini kalau kamu tengok ini ialah persamaan apa ni? Inilah hubungan tak linear. Okey, dia ada bentuk yang ada kuasa ni. Okey, kalau kamu ingat lagi kita belajar sebelum ni, kalau pattern soalan macam ni kita mesti tukarkan kepada bentuk log. Okey, cikgu harap kamu masih ingat lagi. Okey, so sekarang dia ada tanya soalan pertama dia. Okey, berdasarkan jadual, bina satu jadual bagi nilai-nilai log 10Y. So kamu kena buatkan satu jadual tambahan, okey, tapi cikgu harap nanti kalau dalam exam janganlah kamu tulis dalam kertas soalan. Okey, salin row ataupun jadual log 10Y ini dalam kertas jawapan kamu sendirilah. Jangan kamu main tulis dalam kertas soalan, lepas tu kertas soalan tak hantar, contohlah. Okay, jadi nanti tak tahu kamu punya nilai tu. Ataupun pemeriksa tengok kamu punya nilai log Y tu tak ada, tak nampak. Ada dalam graf dia terus kan. So kamu kena lukiskan ataupun buatkan satu jadual ni tapi dalam kertas kajang kamu sendiri. Okay, so log 10Y ataupun testpad So kamu maksudnya apa log 10Y? Kita ada X dan Y. Dia nak log 10Y. So maksudnya apa? Kamu kena logkan setiap nilai Y yang kamu nampak kat sini. So tekan kalkulator. Okay, log 2.82. Cuba tekan. Dapat apa? Tekan dapat? Okay, dapat tak? 0.4502 tu semua kan? Dapat tak? Kamu tuliskan jawapan itu 2 tempat perpuluhan saja. Okey, 0.45. Okey. So tekan lagi kalkulator. Okey. Ada kalkulator tak ni? Okey, log 2.05 dapat apa? Tekan je log. 0.31. Betul, 0.31. Okey, lagi log 1.58. 0.20. 0.20. Dapat tak? Yang lain semua dapat Okey, lagi tekan log 1.23. 0.08. Nah, betul. 0.08 ke 0.09? 9. Kita kena bundakan lah. Jadi 0.09. Okey, lagi log 0.89. Negatif 0.05. Negatif 0.05. Okey, lagi log 0.66. Negatif 0.18. Okey, negatif 0.18 betul. Okey, kalau katakan kamu salah satu saja daripada nilai-nilai yang disenaraikan dekat sini, markah satu markah ni terus hilang So dia hilang mesti betul-betul. Maksudnya kamu kena bundakan 2 tempat perpuluhan. Okey, so ini dapat satu markah sampai sini. Okey, ni A dah siap lah. Okey, cikgu terus buat dekat atas tu kan. Okey, B. Plot log 10Y melawan X. Okey,
So sekarang kamu kena plotkan graf log 10Y kita lawankan dengan X. Okey, maksudnya kamu kena buatkan graf macam mana? Okey, buatkan graf dekat kertas graf ikut skala diberi. Okey, dekat atas ni kena log 10Y. Okey, dekat paksi X ialah nilai X. Jadi kita takkan gunakan nilai Y ni tak guna. Ni kita tak nak tengok lagi yang dekat row ataupun baris warna oranye ni. Tak tengok dah. Okey, kita kena guna skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi X. Maksud 2 unit maksudnya apa? Mestilah 0, 2, 4, 6 macam tu. 2, 4, 6. Sampai mana? Sampai ni 14. Okey, last ni sampai 14. Kamu kena buat panjang lagi lah Sampai dekat sini 14. Okey, untuk log 10Y dekat sini kamu kena 2 cm 0.1 unit bermaksud 0.1, 0.2, 0.3 macam tu. Okey, untuk melukis graf kita kat sini markah dia ialah 3 markah. Okey, kita tengok cikgu tak dapat nak lukiskan graf di sini. Cikgu bagi graf yang cikgu dah siap lukiskan. Okey. Ni soalan seterusnya tapi kita tengok graf dulu. Okey, nampak tak graf ni? Ni graf dia. Setelah, boleh jelas nampak tak graf yang cikgu lukis ni? Boleh cikgu. Okey. So sekarang nampak dekat paksi Y kita tulis log 10Y. Paksi X kita tulis X sebab dia kata log 10Y melawan X. Okey, dan kita juga dah buat ikut skala yang diberikan. Okey, dan kita plotkan setiap satu nilai yang kita nampak dalam jadual tadi. Log 10Y lawan X. Okey. Dan kita akan buatkan satu garis lurus yang kalau boleh kena pada semua titik. Okey, tapi kalau tak kena, bermaksud titik yang tertinggal tu mestilah balance. Ingat lagi tak hari tu? Balance maksudnya dia seimbang. Okey, di sebelah bawah dengan atas. 1 nisbah 1 ataupun 1 dengan 2. 2 nisbah 1 ataupun 1 nisbah 0. Okey, itu maksudnya balance. Tapi mesti pastikan ada 3 titik yang kena pada garis. Okey, untuk mendapatkan satu markah tu pastikan ada 3 titik kena pada garis. Okey, tapi sebenarnya tahun lepas punya exam, okey, nak dapat 3 titik kena pada garis tu sangat susah tapi kamu cubalah dapatkan. Maksudnya kena sikit-sikit pun boleh juga. Okey, asalkan nampak macam kena. Okey, syarat dia macam tu. So kalau boleh pastikan kita gariskan garis lurus tu kena pada semua titik. Jika tak boleh mestilah dia balance ataupun seimbang. Okey, so kalau kamu tengok kat sini mana yang betul-betul kena? Titik yang mana? Titik mana? Ni titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kena betul-betul yang mana? 1, 3. 1, okey, 3 ni sebenarnya di bawah sikit tau. Okey, tapi nampak macam kena kan? Okey, boleh lah. Okey, tapi yang lebih betul kena ialah yang ni. 1 dan yang kelima. Okey, kerana titik inilah yang kamu akan gunakan untuk carikan kecerunan garis lurus. Okey, titik ini ialah, okey kalau ikutkan balik ni tadi koordinat dia. Dekat sini 4 dengan 0.45. Okey, cikgu tuliskan supaya senang. Okey, kalau tak kena tengok jadual tadi lah, boleh jugalah. Okey, cikgu tuliskan dulu. Okey, titik yang kat bawah ni ialah 12 dengan negatif 0.05. Okey. So, soalan dia sekarang. Okey, menggunakan graf. Okey, sebelum kita nak selesaikan soalan gunakan graf, sebenarnya kita kena tengok balik pada persamaan yang asal ni. Y sama dengan H per K kuasa X. So, kita nak applykan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Persamaannya ialah Y. Cikgu tulis, kita dalam exam pun boleh tulis di atas kertas graf, boleh. Bagi jawapan di atas kertas graf boleh. Kalau kamu nak tulis kertas kajang pun boleh. Okey, itu persamaan yang asal. Bentuknya tidak linear jadi kita kena ambil log. Kenapa kita tahu ambil log? Kalau katakan, saya tak ada idea lah nak buat apa tapi tengok pada soalan. Soalan kata bina jadual bagi nilai log Y bermaksud macam mana
Y ni jadi log kerana telah ambil log. Log tak boleh ambil kiri saja, sebelah kanan pun kena ambil juga. Okey, jadi sekarang ni kita akan ubah suaikan persamaan ini, ambilkan log. Okey, tunjukkan yang kita telah buatkan log tu. Kenapa kita nak buat macam ni? Kerana kita nak kenal pasti mana Y, MX, C. Okey, nampak tak ni log ini? Ni ada bentuk hasil bahagi, jadi bermaksud log ini tolak. Okey, ingat lagi? Cikgu harap kamu masih ingat lagi kalau bentuk pecahan tu dia ialah tolak. Okey, dia jadi macam ni. Log 10 K kuasa X. Okey, jadi yang di sebelah kanan ni, X ni kita boleh bawa ke depan. So dia akan jadi log K 10 Y sama dengan log 10H tolak X log 10K. Okey. Mana Y, M, X, C? Kalau kamu rasa ni negatif X kan? Okey, sebenarnya kita boleh letak belakang pun boleh juga X ni, tapi cikgu biarkan di depan sebab konsep log ni kuasa boleh letak di hadapan. Okey, mana Y, M, X, C? Boleh kenal tak? Sebab hari tu ramai lagi yang sebenarnya tak hantar tugasan. Dia tak ingat dah. Okey, ni apa? Yang ada Y ni, kita tengok graf kita. Oh, log Y dekat paksi Y kan? So inilah Y kita. Okey, mana MXC? Okey, tengok ini tak ada X. Jadi dia ialah C. C ialah pintasan Y. Okey, ingat kita mesti compare dengan Y, M, X tambah C. Okey, mana yang ada X tu ialah kita punya MX lah. Okey, ini ada X kan? So inilah MX. Mana satu M, mana satu X? Okey, jangan confuse, jangan kata apa jawapan? Ada nak bagi jawapan? Mana X dia? X. X dia ialah X saja. Kenapa? Tengoklah graf kita kan dia dah cakap tadi. Plot log Y lawan X. Jadi X ini ialah X lah. Okey, jadi yang negatif tu nak buat apa? Okey, negatif ini, ya kita punya M. Okey, tengok cikgu buat kotak. Negatif log 10K ini ialah nilai M. Kecerunan. Okey. C ialah pintasan Y. Okey, mana pintasan Y dalam gambar ini? Nampak tak ni? 0.7 nampak? Inilah Y intercept ataupun pintasan Y. Nanti kita boleh selesaikan soalan ni dengan senang. Okey, bermaksud dapat saja soalan tu, kamu kena tahu nak tukarkan bentuk linear. Kalau nampak ada huruf, ada kuasa, itu mesti ambil log. Okey, kalau tak ada idea, kamu tengok soalan. Dia akan bagi tahu plot log, ada perkataan log bermaksud mesti ambil log. Okey, tak mungkin kamu tak ambil log tapi boleh dapat log. Okey, so ini dia suruh selesaikan apa? Dia cakap kat sini, cari Y apabila X sama dengan 2. Okey, Y sama apabila X sama dengan 2. Apa maksud dia? Okey, maksudnya tengok sini. X sama dengan 2. Okey, tengok X sama dengan 2 dekat sini kan? Okey, jadi kita nak buat apa? Okey, kita ambilkanlah pembaris. Okey, kita buat satu garisan lurus. Kita nak tengok apakah nilai. Okey, bila X sama dengan 2 buat dotted line. Okey, tapi cikgu tak ada pembaris sekarang. Cikgu conteng dia ni. Okey, kamu buat dotted line ke atas sampai kena pada garis lurus itu. Lepas tu, dah kena buat apa? Kita akan unjurkan ataupun kita extendkan ke paksi Y. Dan kita baca. Okey, berapa nilai kat sini? Siapa tahu? Siapa boleh baca tu? .5 berapa? Ni petak yang ke-7. So 0.5 tu 7. Okey, boleh baca tak tu? Boleh faham tak cikgu cakap apa? Boleh cikgu.
Okey. Maksudnya soalan ni macam ni. Soalan dia kata cari Y bila X sama dengan 2. Okey, so maksudnya apa? Cikgu, ini soalan tau tapi cikgu nak tunjukkan jalan kerja tu cikgu buat atas kertas graf. So bila cari Y bila X sama dengan 2. So kita boleh tulis bila X sama dengan 2. Okay, kita dah extend kan garisan dotted line tadi, garis putus-putus. Kita akan dapat nilai, bukan Y yang kita dapat. Kita dapat 0.57 dekat sini tetapi itu ialah bukan nilai Y. Itu ialah nilai log 10Y. Nampak kat atas? So bermaksud log 10Y sama dengan 0.57. Okay. So soalan dia cari Y. So kita tak nak log 10Y. So Y sama dengan, macam mana nak tukar kan? Nak hilangkan bentuk log ni. Kita tukar bentuk indeks. Ingat lagi tak? Okay, ini dia punya formula. Log AX sama dengan B. X sama dengan A kuasa B. Okay, maksud X ni ialah, ini 10 ni ialah A, Y dia X, 0.57 dia B. Jadi X sama dengan A kuasa B. X dia ialah Y. A dia ialah 10 kuasa 0.57. Okay, boleh faham tak? Macam mana dapat? Okay, lepas tu apa maksud dia? Boleh tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. 10 kuasa 0.57. Okay, dapat apa? Dapat 3.715. Dapat tak? Boleh dapat? Dapat cikgu. Y sama dengan 3.715. Okay. Katakanlah kamu punya graf bila lukis, oh saya tak dapat 0.57, saya dapat 0.58. Jadi kamu kena tulis Y sama dengan 10 kuasa 0.58. Okay, sebab jawapan yang diberi tu, jangan risau, penanda kamu tu dia ada range ataupun julat markah. Okay, markah, maksudnya nilai daripada nilai berapa hingga berapa dia terima sebagai jawapan dengan markah yang penuh contohnya. So kamu ikut pada graf kamu sendiri. Jangan tiru orang pula. Okay. So next. Kita dah dapat dah soalan yang pertama ni tadi. Okay. Tengok soalan seterusnya. Okay. Ni tadi 2 markah Cari Y ini 2 markah. Okay. Ni 2 markah. Ini 2 markah. Okay. So kita dah dapat 2 markah dekat sini. Okay, sampai sini kita dah dapat 1. Ini dapat 1 lagi. Okay, graf tadi macam mana nak dapat markah 3 markah graf? Okay, 1 markah ialah bila kamu kena pada 3 point. Itu dapat 1 markah. Okay, 1 markah ialah bila 3 point kena pada garis. 1 markah lagi ialah apabila semua point yang patut kena pada garis, maksudnya kamu garis dengan betul, itu dapat 1 lagi markah. Okay. Dan 1 markah lagi ialah apabila kamu buat garis yang terbaik. Terbaik bermaksud balance, dapat 1 markah lagi. Okay. Maksudnya pertama yang dapat 1 markah tu apa? 3 point kena pada garis. Yang kedua, bila kamu plot semua point betul, bermaksud kamu punya point tu tak ada yang salah, semua pun dapat 1 lagi markah. Dan 1 lagi markah bila garis kamu garis yang terbaik. Okay, so graf kita ni 3 markah lah dekat graf. Okay, so sekarang kita pergi kepada next. Ni yang A kan, soalan berapa tadi? Ni C1, okay sekarang C2. Ini C1. Okay, C2. C2 dia kata cari nilai apa tadi? H H. Okay, lepas tu baru K. Okay, H kita tengok.
Okey, H ada dekat log 10H dan H ialah log 10H ialah C, y-intercept. So kita tuliskan jawapan kita. Samakanlah dengan C kita. Okey, log 10H kita ialah sama dengan C. Nampak tak C? C ialah pintasan Y. Pintasan Y tu apa? Apabila garis potong paksi Y, dekat situlah nilai yang terkena dengan paksi Y tu ialah nilai pintasan Y dia. So dekat sini 0.7. Jadi H sama dengan, tengok lagi formula yang atas ni. Macam mana log tukar indeks, jadi 10 kuasa 0.7. Okay, apa jawapan dia? Okay, 10 kuasa 0.7. Ada yang tekan kalkulator tak? 5 point 5.012. Okey. Boleh? Okey, cikgu harap kamu boleh ikutlah cikgu ajar apa ni. Okey, so ini satu markah. So ini satu markah lagi. Okey. So kita pergi kepada soalan C3, dia suruh cari nilai K. Okey, nilai K pula. Kita tengok K kita ada dekat sini. Negatif log 10K ialah M. Okey, tengok sini. Negatif log 10K sama dengan M. M ialah kecerunan. Okey, macam mana cari kecerunan? Ingat lagi tak? Y tolak dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Ataupun yang ni nak tolak yang atas pun boleh. Ikut kamulah. Okey. Nak buat yang mana ni? Cikgu ambil yang bawah tolak atas lah Okay, Y tolak dengan Y. Negatif 0.05 tolak dengan 0.45. Lepas tu yang bawah 12 tolak 4. Okay, cuba tekan kalkulator dapat apa? Dapat negatif 0.5 kan yang atas? Okay, dapat tak negatif 0.0625 dapat? Boleh dapat? Okay, cikgu harap kamu dapat. Okay, nampak tak kiri kanan ada negatif, boleh potong. Okay, potong. Okay, macam mana nak selesaikan tadi? Kalau log nak tukar indeks, kita ikut cara yang dekat atas formula. K sama dengan 10 kuasa 0.0625. Okay, sama dengan, okay, kecil je ruang kat sini, 0.0625. Okay, tekan kalkulator dapat apa? Satu poin 15. 1.155 macam tu kan? 1.155. Okey. Dah siap. Okey. So itulah soalan penyelesaian masalah aplikasi hukum linear dalam kertas 2. Okey. So kat sini kamu akan dapat satu markah, satu lagi lah jawapan akhir. So senang ke susah nak dapat 10 markah? Susah ke? Okay. Senang. Sebenarnya senang je kalau kamu isikan jadual tadi. Mula-mula step dia. Okay, binakan jadual, ikut je arahan yang disuruh tu. Tapi pastikan nilai dia tepat dan 2 tempat perpuluhan kamu ambil. Lepas tu kamu lukiskan graf, dah dapat 4 markah. Graf tu kena plot dengan betul lah. Okay, dan daripada graf kita akan jawab pula soalan. So jawapan semua ada dalam graf. Okay, tak susah. Tapi yang penting kamu tahu macam mana nak
Ubah suai persamaan yang bukan linear jadi persamaan yang linear. Okay, sekarang kita pergi kepada contoh seterusnya. Okay, SPM 2017. Sebenarnya soalan log ni jarang keluar Dah lama tak keluar. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada soalan yang bentuk yang biasa. Ini bukan log lah. Kenapa bukan log? Okay, kalau kamu tak dapat idea pun tengok baca soalan. Plot XY melawan X. Nampak tak? Tak ada perkataan log. Maksudnya inilah yang biasa je. Bukan soalan log. Okey, soalan ni ialah jadual menunjukkan nilai-nilai dua pemboleh ubah X dan Y dan diperoleh dari satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y tolak sert H sama dengan HK per X. Okey, dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Okey. So sekarang ni dia suruh plot XY melawan X. Nampak tak? XY lawan X. Bermaksud dalam jadual kita cuma ada nilai X dengan Y. Tetapi nilai XY tidak ada. Itu maksud apa? Kita mesti buatkan satu table XY. Okey, buatkan jadual XY. Barulah kita boleh selesaikan soalan ini. Okay, sekarang kita tambahlah satu row lagi. Kalau kamu rajin, kamu salin semua nilai tu. Kalau tak rajin, kamu akan tulis XY dengan X saja di dalam kertas jawapan. Okay, sebab nanti kita nak plot graph senang. Okay, ni tambahkanlah table bawah dia, okay. XY maksud apa? X darab dengan Y. Jadi kamu kena darab lah X darab dengan Y dapat apa? Okay, cuba darabkan 1.5 darab 4.5 dapat apa? Satu point lima darab 6.75 dapat? Okay, cikgu harap kamu boleh dapat. Okay, siapa tahu lagi? Next, siapa yang dah kira? 10.5. Betul, 10.5. Okay, cikgu ambil dua tempat perpuluhan, cikgu tulislah 10.50. Okay, ni apa? Darab lagi? 19.25. Betul, 19.25. Okay, darab lagi? 28.35. 28.35. Okay, lagi darab? 31.7. 31.70. Okay, lagi? 39. Okay, 39. Okay, kalau kamu perasan soalan tadi dia ada cakap plot, binakan satu jadual bagi nilai. Betul tak? Dapat satu markah. Tapi soalan ini dia tak ada pun ada letak satu markah tu. Tapi kenapa tiba-tiba dia tersuruh terus buat plot XY. Okay, tak mungkin kamu dapat plot jika kamu tak kirakan nilai XY ini. Jadi dekat sini nampak tak? Markah di sini ialah 4 markah. Bermaksud satu markah ialah markah untuk kamu menulis nilai-nilai X darab dengan Y. So ini satu markah. Okay, bermaksud dia nak kamu fikir sendiri. Okay, kamu mesti bina XY ni barulah kamu boleh plotkan. Okay, so sekarang kamu akan lukiskan graf. Okay, dia kata XY lawan X. Jadi mestilah paksi Y dia XY, paksi X dia ialah X. Okay, skala dia 2 cm 1 unit pada paksi X. So 0, 1, 2 macam tu lah. Okay, sampailah 6. Maksimumnya dekat situ 6 lah. Okay. So kalau dekat paksi Y dia kata 2 cm kepada 5 unit. So 5, 10, 15. Okay, maksimum dia maksimum dia kita kena letak 40 lah. Okay. So kita tengok graf kita. Okay, ni soalan dia suruh cari nilai H dan K. Okay, ni nanti cikgu terangkan. Kita tengok pada kertas graf kita dulu. Okay, inilah SPM 2017. Okay, tengok. Dah buat dah. Okay, paksi Y, X, Y. Paksi X, X sahaja. Okay, 2 cm kepada 1 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan dekat paksi Y dia punya 2 cm kepada 5 unit. Okay, skala dia kena ikut. Kalau kamu pandai-pandai buat graf kecil,
pun markahnya akan kurang nanti. Okay. Sebab tak ikut skala. Okay, so sekarang ni kita tengok pada soalan. Okay, cari nilai H dan K tapi sebelum tu kita salinkan dia punya persamaan ini. Okay, Y tolak H. Okay, Y tolak set H. Okay, cikgu tuliskan. Okay, Y tolak dengan set H Set H sama dengan HK per X. Okay, kalau kamu tengok tadi, graf tu dia nak XY sebagai paksi Y. Bermaksud apa? Y ni akan jadi XY, betul tak? Tapi macam mana nak jadi XY? Y ni bermaksud dia telah darab dengan X. Dia telah darab dengan X. Sebab itulah dia jadi XY. Okay, mana datang X tu? Nampak tak X dekat bawah ni? Kalau kamu kata, tak ada idea lah ni mana datang ni. Okay, kamu darab je lah semua dengan X. Kerana kita nak jadikan Y jadi XY, kita darab semua sekali dengan X. Okay, Y darab dengan X jadi XY. Okay, ni yang ni jadi apa ni? Dia akan jadi tolak X apa? Tolak set HX. Gitu, betul tak? Okay, dia akan jadi macam ni. Kalau darab. Betul? Yang dekat belakang HK per X darab dengan X. Okay, X dengan X ni dia potong jadi tinggal HK saja. Okay. Tapi kalau kamu tengok, paksi Y dia XY je. Jadi XY saja yang boleh berada di sebelah kiri. Jadi yang lain boleh bawa ke kanan. So dia jadi set HX. Okay, tambah HK. Macam mana tahu tambah? Sebab HK ni tak ada tanda tolak. So dia positif lah. So cikgu tulis dia tambah HK. Okay, boleh faham tak macam mana persamaan ni ubah Y jadi XY. Okay, so cikgu harap kamu boleh ikut dan faham. Okay, jadi mana YMXC? Okay, ni mestilah Y. Supaya dia sama tally kan. Tally dengan graf yang kita dah buat kat sini. Okay, ataupun kalau katakan graf belum siap lagi cikgu, okay, tak apa. Tapi tengoklah pada soalan ni. Soalan kata plot XY. So ini memang Y. So ini ialah X kita. Okay, mesti ikut. Okay, jadi X ni memang X kita. Okay, ni apa ni? Sebelah dengan X ni apa ni? Set H tu apa? M. Kita punya M. Dan HK ni tak ada X. So dia ialah C kita. Pintasan Y. Okay, so kamu mesti boleh tukarkan persamaan dan kenal pasti Y, M, X, C. Itu adalah step yang paling penting. Okay, selepas kamu dah plot graf, tadi kamu akan buatkan satu garis lurus yang terbaik. Okay, garis lurus penyuaian terbaik. Okay, kalau kamu tengok kat sini, semua titik hampir kena. Tetapi ada satu titik tak kena. Okay, nampak ni? Dia jauh dan dia ada satu je. Okay, tak apa. Kita teruskan, dia kata cari nilai H dan K tadi. Okay, kata tadi kita nak carikan nilai H dengan, H tu ialah apa? M kan? Set H tu ialah nilai M kita. Jadi kita tengok mana titik yang betul-betul kena. Okay, katakanlah kamu nak gunakan titik mana? Yang kena untuk cari kecerunan. Okay, ni nampak? Ni macam betul-betul kena kan? Yang confirm lah. Okay, mungkin ni kan? Okay, ataupun yang mana? Inilah saya ambil ni. Okay, yang nampak tepat kena So kalau tak nak tu boleh ambil yang mana-mana lain. Kalau kamu tengok cikgu nak guna titik lain boleh juga. Nak guna titik ni boleh. Ni boleh, ni boleh tapi ni tak boleh kan? Satu titik yang tak boleh. Okay. Nanti kamu cuba buatkan contoh ni kena salin. Jadi kamu kena cuba plotkan. Dan tengok sendiri. Okay, mana titik yang kena tak kena tu. Okay. So cikgu nak gunakan titik mana? 2 dengan berapa tadi? 2 dengan 4. Okey lah cikgu guna titik ni lah. Ni dengan ni. Okey, apa titik dia ni? Titik dia ni ialah 2 dengan
10.5. Okey, titik yang keempat ni ialah 4.5 dengan 28.35. Okey, tengok cikgu ambilkan titik yang yang kedua dengan yang keempat. Okey ni, 2.0 dengan 10.5, 4.5 dengan 28.35. Okey, mesti tahu dua titik yang betul-betul kena untuk mencari dia punya kecerunan. Okey, so sekarang cikgu ambilkan nilai kecerunan dekat sini. Nampak tak? Sed H sama dengan kecerunan. So kecerunan ialah Y tolak dengan Y kan. Y2 tolak Y1. 28.35 tolak dengan 10.50. Okay, per dengan 4.5 tolak 2. Okay, apa jawapan dia? Sama dengan berapa tu? Okay, ni nak cari nilai H Yang kita cari ni ialah kita cari nilai B1. B1. Ini B1 lah. Okay, dah dapat? Dapat tak 7.14? Dapat. Dapat. Boleh dapat 7.14. Okey, itu ialah nilai sed H kan? Tapi kita nak nilai H. So apa nak buat? Kamu kena kuasa 2 kan. Ingat lagi tak? Sed kalau pindah jadi kuasa 2. Okey, sekarang kuasa 2 pula. Dapat apa? 50.98. Dapat? 50.98. Okey. Boleh Cikgu harap kamu boleh faham, okey. Kalaulah katakan kamu buat soalan dalam exam tahun depan lah kamu exam kan? Okey. Dan bila kamu buat tu semua pun tak kena tapi dia macam hampir-hampir nak kena saja semua tapi memang dia tak boleh dan contoh skema jawapan pun macam tu. So apa nak buat? Okey, kamu buatkan satu segitiga contoh ni contoh. Okey, kamu buatkan satu segitiga. Okey, dan bacakan titik dekat sini. Maksudnya tak ada dalam jadual tapi kamu kena baca apa koordinat dia untuk carikan dia punya kecerunan. Ambil 2 koordinat. Okey, maksudnya kamu buatlah segitiga kat mana-mana tu, bacakan koordinat dia. Okey, baca koordinat dia dan buat Y2 tolak Y1 untuk cari kecerunan. Okey, itu kalau semua titik tak kena dan kamu tak tahu macam mana nak gunakan titik yang mana. Okey. Sebab syarat dia kecerunan mestilah menggunakan titik yang hanya berada pada garisan itu saja. Okay, di luar daripada garisan kita tak boleh guna. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham tu lah. Okay, ni cikgu padam sikit. Okay, sebab nanti ada nak terangkan pasal X ni. Yang ni, point yang tak kena. Okay, so cari nilai K pula. Okay, kita nak cari nilai K. Okay, tengok ni. HK sama dengan C, nampak? HK sama dengan C. C ialah apa? Tengok kat graf. Okay, C ialah pintasan Y. Pintasan Y kita ialah, kat sini berapa ni? Negatif 4. Dia dekat sini Dia bukan dekat, dia dekat sini. So nilai dia ialah negatif 4. So kamu dah tahu H kan 50.98. So gantikanlah. 50.98 K sama dengan negatif 4. Jadi K sama dengan negatif 4 bahagi dengan 50.98. K berapa?
Dapat negatif 0.078. Dapat? Negatif 0.078. Okey. Atau 785 boleh juga. Okey, 785 boleh, 78 pun boleh kamu nak tulis macam mana. Okey, ikut kamu bundakan macam mana. Okey, so dah settle. H dan K dekat situ markah 6 juga. Jadi dua markah untuk H, 2 markah untuk K. Okey, ni tadi kita dapat 3 markah. Dekat sini 1 markah. 1 markah lagi untuk H. Okey, kat sini ialah 1 markah. Okey, dan 1 markah lagi kat sini. Salah satulah kalau dia nampak ini jalan kamu pun ini dapat 1 markah terus lah. Ini lebih baik sebab kamu dah gantikan. Okey, so dekat sini je kamu dah dapat berapa markah? 3. Okey, 1 markah tadi dekat buat jadual tadi kan? So 4, 5, 6, 7, 8. Dah 8 markah dah. Okey, sekarang kita nak jawab soalan B2. Okey, B2 dia kata apa? Nilai Y yang betul jika satu daripada nilai Y telah tersalah catat semasa eksperimen. So boleh tak kamu tahu mana satu yang tersalah catat tu? Boleh agak? Mestilah yang ini. Macam kenapa boleh agak yang tu? Kerana dia satu je yang out daripada garisan, betul tak? Lain-lain semua tepat pada garis. Bolehlah kata tepat kan? Tapi ini duduk dekat luar daripada garisan. So kita assume dia yang tersalah catat. So supposedly ataupun sepatutnya pada nilai X sama dengan 3.5, berapa patutnya dia supaya dia akan duduk pada garisan? Patutnya dia ada dekat sini kan? Kat mana tu? Atas sikit, betul tak? So cikgu harap kamu boleh faham, dia kebetulan lah dia buat soalan konon-kononnya tersalah catat. So sepatutnya dia di sini. Dia di mana? Di Y sama dengan 21. Okey, bermaksud patutnya point ini ialah 3.5 dan juga 21. Dia punya koordinat sebenar dia lah. Okey, kerana kita assume dia tersalah catat. Okey, jadi soalan dia tadi apa? Cari nilai Y yang betul. Okey. So maksudnya patutnya dia bila X sama dengan 3.5. Okey. Kita dapat 21 ni nilai sebenar kan? 21 ialah nilai X, Y. Nampak tak? X, Y kita ialah sepatutnya 21. XY sama dengan 21. Ni yang sebenar lah. Okey, jadi dia nak tanya apakah nilai Y. Jadi Y sama dengan apa? Y sama dengan 21 per dengan X. X kita apa? X kita 3.5. Nampak tak tadi? Bila X sama dengan 3.5, nilai XY ialah 21. Kenapa XY? Tengoklah graf kita. Atas tu bukan Y tapi XY. So XY sama dengan 21. Jadi Y sama dengan 21 bagi dengan X. X lah 3.5. Apa nilai Y sebenarnya? Yang sebenar-benarnya? Dapat nilai 6. Okey, patutnya kamu dapat nilai 6. Okey, dan 2 markah lagi dekat bawah ni maksudnya. Okey, 1 markah. Okey, 1 markah. Okey. So cikgu harap kamu boleh jawab soalan-soalan macam ni. Okey, sebenarnya soalan ni ada 2 pattern je. Satu log, satu bukan log. Okey, cikgu harap kamu dapat faham lah apa benda yang cikgu sampaikan. So, boleh kita pergi kepada next soalan? Boleh kepada soalan? Boleh? Boleh cikgu. Okay, next. Okay, contoh 3 SPM 2018. Okay, so sekarang ni jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah.
Okey, X dan Y diperoleh daripada suatu eksperimen. Suatu garis lurus diperoleh bila graf Y kuasa 2 per X melawan 1 per X diplotkan. Okey, apa yang kamu perasan yang pelik dekat soalan ni? Ada yang nampak soalan ni pelik? Nampak tak? Ke tak nampak? Tak cikgu. Tak nampak, okey. Kalau kamu perasan, dia tak bagi pun mana persamaan tak linear tu. Nampak tak? Tadi soalan sebelum ni, dia bagi tahu ni. Nampak? Persamaan tak linear dia. Okey, lagi. Soalan sebelum ni lagi tadi, ni nampak. Dia beri pemboleh ubah XY dihubungkan oleh persamaan. Okey. Tapi yang 2018, dia tidak beri persamaan tak linear. Tiba-tiba disuruh plotkan saja ataupun dia terus bagi tahu direct garis lurus diperoleh bila graf Y kuasa 2 per X melawan 1 per X diplotkan. Okey, jadi bermaksud, okey, mungkin soalan akhirnya cuba tengok, ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, dia ada kena gunakan persamaan yang kita dapat, carikan M, carikan C, gantikan dalam Y sama dengan MX tambah C. Okay, itu kemudiannya lah. Maksudnya soalan ni berbeza. Cikgu pilih soalan-soalannya berbeza. Yang tadi apa perbezaan? Yang kedua graf kita tadi. Graf yang pertama direct saja. Graf kedua tiba-tiba dikata ada satu nilai yang salah catat. Dan graf yang ketiga ni persamaan linearnya, persamaan tak linear tak diberi, tapi dia beri soalan ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, so ada 3 bentuk perbezaan yang kita nampak kat situ. So tak apa, kita teruskan. Okey, tengok. Dia kata bina jadual bagi nilai 1 per X dan Y kuasa 2X. Okey, jadi kamu kenalah bina jadual. Okey, so alamak tak muat pula. So tulis kat sini lah. Okey, cikgu conteng kat sini je. Okey, maksudnya 1 per X tu bermaksud 1 bagi dengan X. Kamu kena 1 bahagikan dengan semua nilai X yang kamu nampak kat situ. Okay, dan juga kamu juga perlukan nilai Y kuasa 2 per X. Okay. Y kuasa 2 per X. Dan juga kamu perlukan 1 per X. Okay, dua-dua nilai tu kamu kena buat. Ada berapa nilai? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So sekarang Y kuasa 2 per X. Okey. Apa maksud dia? Y ni 4.47 ni kamu kena kuasa 2 kan dulu. Lepas tu kamu kena bahagi pula dengan X. Okey, itu maksud dia. Contoh 4.47 kamu kuasa 2. Okey, lepas tu bahagi dengan 1.25. Okay, kalau ikutkan jawapan dapat 15.98. Okay, cikgu harap kamu dapat tekan juga kalkulator sama-sama. Okay, untuk nak dapatkan dia macam mana. Okay, 15.98. Okay, sekarang 4.38 ni kena kuasakan 2 juga. Lepas tu bahagi dengan 1.43. Okay, dapat 13.42. Okay, bundakan 2 tempat perpuluhan. Okey, lagi 4.18 kuasa 2 bagi dengan 2. 8.74. Okey, siapa yang dah kira yang seterusnya? Ni dapat apa? 3.87 kuasa 2 bagi 2.5. Dapat 5.99. Okey, cikgu harap kamu boleh dapat lah Sebab nak tunggu kamu cakap tu macam diam je. Okey. Harap semua orang masih tengok lagi apa yang cikgu ajar ni. Okey, 2.24 kuasa 2 bahagi dengan 5. 1.00. Okey, 1 per X pula ialah 1 bagi 1.25. Kamu akan dapat 0.8
Okay, lepas tu bagikan lagi. 1 bahagi dengan 1.43 dapat 0.70. Okay, lagi. 1 bagi dengan 2 dapat 0.5. Okay, lagi. 0.4. Okay, 0.25 dan 0.20. Okay. Ingat, kalau tiba-tiba kamu soalan ni kamu tulis jawapan 6, okey, terus hilang satu markah di baris ini. Okey, ingat dia mesti betul semua baru dapat satu markah untuk y kuasa 2 per x. Betul semua lagi baru dapat markah untuk 1 per x. Okey, kat sini dapat 2 markah. Okey, sekarang kita nak plot y kuasa 2 per x melawan 1 per x. Okey, ingat ada skala mesti ikut betul-betul. Okey, gunakan kertas graf secara maksimum. Okey, jangan nak kecil ke, nak pandai-pandai buat skala sendiri. Okey, nampak 3 markah lagi untuk graf. Kita pergi kepada graf. Okey, nampak ni. Ni graf kita. Okey, y kuasa 2 per x y per x kuasa 2 melawan 1 per x. Okey, ni ialah graf yang kita plotkan. Okey, ada pelajar dia bila lukis, graf dia sampai sini je sebab dia lukis paling bawah dia ialah kosong. Okey, dia lupa nak letakkan kawasan negatif tu. Jadi, nanti dia tak boleh baca y-intercept ataupun pintasan y. Kamu boleh bayang tak? Contoh ni kertas graf kan. Kamu pun buatkan kertas graf maksimum tapi kamu buat macam gini je. Okey, bila sampai macam gini bermaksud ada satu benda yang salah kat sini. Kamu tak berjaya tunjukkan pintasan y, nanti kamu akan kena tolak markah. So kamu kena tunjukkan juga. Maksudnya padam balik graf dan anjakkan ke atas. Maksudnya kamu pastikan mesti boleh nampak dia punya pintasan y dia. Okay. So inilah tips dia lah. Jangan sampai kamu buat graf tak nampak pintasan y. Okay, bila kita plotkan, okay nampak kita plotkan. Okay, yang tak kena ada yang ni. Yang kena cikgu tanda yang kena lah. Okay, yang kena ni, yang ketiga, okay 4, 5. Okay, nampak tak? Ada 4 poin yang kena, yang ni tak kena 1 dengan 2 ni. So dia balance lah, nampak tak balance? Dia 1 ni sebah 1. Okay. So nampak tak? Sekarang ni pintasan y dia ialah negatif 4. Okay, nampak ni? Okay, soalan sekarang. Tengok soalan dia cakap apa pula. Okay, nilai y apabila x sama dengan 2.7. Okay, nampak tak? X sama dengan 2.7. Okay, kita tengok. Kalau dekat sini x, kita bolehlah terus cari mana 2.7. Tapi dekat sini ialah 1 per x. So kita kena guna dalam bentuk 1 per x jugalah. So maksudnya bila x sama dengan 2.7, jadi 1 per x samalah dengan 1 per 2.7. Jadi kamu kena kira kalkulator. 1 bahagi dengan 2.7 dapat apa? Kosong pon 3. 0.37 Ya. Okay. Jadi kamu kena tulis 0.37. Bermaksud sebab kalau kamu tak tukarkan dia, kamu nak cari 2.7 macam mana? Cuba tengok. Nilai kat sini semua 0.1 sampai 0.8. So kalau kamu dah tukarkan dia dalam bentuk yang sama dengan graf, tally lah, tally maksudnya selari lah. Okay, so dia dah sama dengan graf, barulah boleh cari 0.37. So macam mana nak cari? Okay, kita pergi 0.37, okay dekat sini. Okay, singit sikit tu, okay. Buatkan dotted line, garis putus-putus, okay. Cikgu singit buat sebab tak ada pembaris kan, pakai pen saja, okay. Dah sampai pada graf, lepas tu buat apa? Carikan nilai. Okay, carikan nilai dekat sini berapa maksudnya. Kamu akan dapat, ni berapa ni? Sekejap sebab cikgu kena tengok kertas graf sebenar cikgu lah. Nampak sikit.
Okay, kalau kita buat 0.37, kita akan dapat 5 point. Kalau ikutkan kat sini dapat 5.2. Okay, 5.2. Okay, cikgu punya tu jauh sangat dah. Okay. Sebab tangan cikgu bengkak-bengkok tadi kan buat. Okay, sebenarnya dekat sini je. Sebenarnya dekat kertas graf yang sebenar. Okay. Nanti kamu akan kena cubalah buat sendiri 5.2 ataupun 5.4. Dia nak hampir dah tu. Okay, tak apalah cikgu ambil 5.2. Okay, dekat sini. 5 kat sini, 5.2 dekat atas sikit. Patutnya kat sini. Okay, tapi sebab cikgu lukis ni tak pakai pembaris. Okay, lepas tu bengkak-bengkok. Jadi kamu nanti kena buat pakai pembaris. Okay guys, dia barulah tegak. Kalau ikutkan jawapan Tapi tak macam 5.2 kan, macam 5.4. Bila cikgu buat, dia dekat tengah-tengah. So 5.2 berapa tu sebenarnya. Graf sendirilah tapi dalam skema jawapan dia lain pula. Okay, graf cikgu 0.37 dekat 5. Itulah 5.2. Okay. Cikgu punya garisan yang ni yang tak berapa tepat sangat. Okay, jadi nanti kamu kena betulkanlah. Okay. Kamu punya graf tu kena buat pakai pembaris lah Janganlah macam cikgu ni bengkak-bengkok. Okay, ni ialah 0.3 berapa ni? 5, 6, 7, 7 kat sini. Kat sini. Kat sini kan? Okay, garisan cikgu tadi tak tepat. Bila bengkak-bengkok dia masuk garisan lain. Okay, so dekat sini betul. Okay, nanti kamu buat balik contoh ni, lukis sendiri, tengok. Dapat tak? Okay, patutnya dekat sini dapat 5.2. Okay, so bila X sama dengan 2.7, so kita akan tuliskan dalam bentuk 1 per X ialah 0.37. Yang kita dapat ialah Y per X kuasa 2. Y per X kuasa 2 kita akan dapat nilai 5.2. Okay, ingat ini bukan Y tapi Y per X kuasa 2. Okay. So sekarang ni, dia suruh soalan tu cari apa? Cari nilai Y kan? Jadi kamu akan carikan nilai Y. Macam cari nilai Y? Y sama dengan 5.2 darab dengan X kuasa 2. Okay. Okay, kejap. Soalan tu Y kuasa 2 per X ke Y per X kuasa 2? Kejap Tengok balik cikgu salah tulis tu. Okay, ni Y kuasa 2 per X. Okay, ada silap. Silap sikit je. Nampak tak ni graf cikgu? Okay, tersalah tulis. Okay, patutnya Y kuasa 2 per X. Okay, dah tersalah terbalik tu. Okay, so cikgu harap kamu boleh ikut bukan salah sengaja nak salah, tersalah pula tulis. So ini ada salah kat sini lah. Okay. So kat sini sebenarnya Y kuasa 2 per X sama dengan 5.2. So 5.2 kena darab dengan X. X berapa nilai dia? Nampak tak ni? X ialah 2.7. So gantikanlah 5.2 darab 2.7. Okay, so apa jawapan dia? Boleh tekan kalkulator tak? Yang ini pun nilai dia ialah Y kuasa 2 kan? Dia nampak tak ni? So jawapan dia 5.2. 14.04. Okay, sekarang ni kamu nak dapatkan Y saja kamu kena puncakan, betul tak? Puncakan 14.04, punca kuasa 2. 3.74. 3.74 ke 3.75? 3.75 tak? Ya.
3.75. Okay. So itu maksudnya tadi. Ni tadi itulah tadi ada masalah sebab bila cikgu garis bengkak-bengkok tu yang jadi nilai dia tak berapa nak tepat. Tapi jawapan dia 5.2. Okay, dan ada masalah bila cikgu tadi tersalah, terbalik soalan asal y kuasa 2 per x, okay, tapi cikgu tulis y per x kuasa 2. So salah kat sini lah. So harap kamu boleh perasan kesalahan ni, okay, sebab siapa yang tak ikut GM takut dia tengok tak faham PowerPoint. So cikgu akan bagi link nanti YouTube tu nanti petang sikit lah. Okay, lagi next dia tanya apa? Gelap pula. Okay. Ni dah settle. Okay. Ini ialah 2 markah. Okay. 5 markah dekat sini jadi ini ialah 3 markah. Okay. Dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay. So kita tuliskan. Okay. Dalam bentuk Y MXC. Y sama dengan MX tambah C. Okay. So sekarang kita perlukan untuk menjadikan bentuk Y sama dengan MX tambah C ni, kita mesti ada M dan juga C. Okay, C dia mana C? C dia ialah ni, berapa ni? Negatif negatif 4 kan? Ni tak ada masalah, okay, negatif 4. M dia apa dia? M dia? M ialah kena carikan point mana yang kena kan? Okay, cikgu ambil yang pertama ni dengan yang last. Okay, kamu boleh ambil je mana-mana yang kamu suka tapi mesti kena betul-betul pada garis. Okay, point yang pertama ni ialah 0.21. Ni point dia 0.2 dengan 1. Okay, yang last ni point dia 0.8 dengan 15.98. Okay, jadi sekarang cikgu carikan M dia, kecunan. Kecunan ialah Y tolak dengan Y jadi 15.98 tolak dengan 1. Lepas tu 0.8 tolak 0.2. Okay, so apa jawapan dia? M dia? Okay, siapa yang dah kira? $18.52. 18 point. Sekejap. Kenapa dapat 18? Cikgu dapat 25, 24.966. Cikgu dapat 24.97 macam tu. Nanti kamu cek tersalah kira ke? Cikgu salah kira ke? Okay. Tapi disebabkan soalan ni, okay, nanti kamu cek balik. Okay. Walaupun kita dapat 24.97 cikgu kira, tapi kita akan tulis dia sebagai 25 saja. Okay, kenapa? Kerana soalan ni dalam bentuk dapat boleh dapat? Dapat. Okey. Cikgu tulis dalam bentuk 25 saja kerana soalan ni dia nak suruh ungkapkan Y sama dengan MX tambah C. Biasanya nombor yang diungkapkan tu dia cantik lah, tak adalah poin-poin banyak-banyak kan. Jadi kita akan tulis dia sebagai Y. Y ialah Y kuasa 2 per X. So kita tulis lah Y kuasa 2 per X sama dengan M. M ialah 25. X ialah 1 per X. Nampak tak? 1 per X. Tambah C. C ialah negatif 4. So inilah kita punya persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, tetapi dia suruh soalan dia ialah apa tadi? Ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksud apa? Dia nak sebelah kiri kamu tu Y sahaja. Dia tak nak Y kuasa 2 ni. Okey, jadi X pun tak nak. Jadi X ni buat apa? Kamu akan darabkan ataupun kamu akan darab semua sekali dengan X lah.
So dia akan jadi Y kuasa 2 sama dengan 25 saja. Okey, sebelah kanan sebab tengok 25 1 per X 1 per X darab lagi dengan X. Okey, X dengan X boleh potong. So tinggal 25 je. Tolak 4X. So dia nak Y saja. So Y sama dengan set 25 tolak 4X. Okay. So boleh faham tak? Last dia nak Y sama dengan apa? Sebagai subjek. Y dalam sebutan X. Okay. So cikgu harap kamu boleh faham. Okay, macam mana nak dapatkan jawapan kepada soalan aplikasi hukum linear. Ni tadi 3 markah. Okay, ni tadi 3 markah yang last ni. Okay, 1. Okay, mungkin 1 kat sini. Okay, sorry. Dekat sini 1 dekat sini. Okay, C pun ada markah juga 1. Jadi jawapan terakhir ni mungkin 1 lah. Jadi jalan kerja dia mungkin tak ada jalan kat situ. Tak ada markah kat situ. Dia nak jawapan akhir lah. Okay. Ni nak padam tak boleh. Okay. Boleh? Yang tadi tu 2 markah dekat soalan yang sebelumnya. Okay. Ini ni. Okay, 2 markah, 1, 2. Okay. So cikgu harap kamu boleh faham kita belajar apa hari ni dan sebenarnya kita dah habis dah tajuk hukum linear. Okay, so minggu depan kita akan, masa tutorial tu cikgu nak buat ulang kaji. Ulang kaji tu cikgu nak bagi kamu kuis-kuis je, kuis yang boleh hack orang lah. Okay, game game je, game yang simple-simple tapi ulang kaji tajuk janjang. Okay. So takat ni ada apa-apa soalan nak tanya ke? Tak ada cikgu. Tak ada? Okay, cikgu harap kamu boleh faham. Kejap lagi cikgu akan upkan tugasan hari ni. Okay. Okay, sampai situ je untuk hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan. Siapkan tugasan